Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Berita panas petang ini, dilema Sungai Buloh, sokong Anwar jadi PM tapi tak mahu KJ tersingkir. Berita penuh, PRU15, kubu kuat PKR, Sungai Buloh di Selangor kini menjadi kerusi panas susulan tindakan BN yang menamakan Menteri Kesehatan sementara Khairy Jamaluddin sebagai calon untuk bertanding di sana. Lawatan Malaysia kini ke Sungai Buloh menunjukkan bahawa ramai penyokong Pakatan Harapan kini dalam dilema kerana mereka menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka, tetapi pada masa yang sama tidak mahu melihat Khairy kalah. Malah ada yang menjelaskan bahawa mereka akan lebih teliti dalam membuang undi mereka dan mungkin membuat keputusan berdasarkan personality dan bukannya mengikut garis parti. Bagi Khairy, dia cepat serasi dengan penduduk tempatan. Sebaik sahaja proses penamaan calon Sabtu lalu, dia menunggang motosikal dan melawat beberapa veteran UMNO di Kampung Melayu Subang Tambahan. Kampung yang terletak dalam daerah mengundi pinggiran Subang itu pada PRU sebelum ini menyaksikan PKR memperoleh 1,170 atau 56.2% undi. Dalam erti kata lain, ia pernah menjadi kubu kuat PKR. Sebagai perbandingan, MIC-BN hanya memperoleh 399 atau 19.616% undi sahaja. Menurut seorang pemimpin akar umbi UMNO di kampung itu yang hanya mahu dikenali sebagai Syahrul, lawatan Khairy singkat tetapi berjaya menarik ahli parti yang tidak aktif untuk menyokongnya. Walaupun ini kerusi majoriti orang Melayu, secara tradisinya ia ditandingi MIC dan BN kalah berturut-turut selama 3 penggal. Namun Khairy yang bertanding kali ini dan tiba-tiba seluruh UMNO cawangan menjadi teruja dan jentera lebih bersemangat berbanding sebelum ini. Contohnya, saya terkejut apabila ramai ahli UMNO menyertai kami dalam lawatan rumah ke rumah sebelum ini. Mereka bukan ahli jawatan kuasa, tetapi mereka menyertainya apabila dimaklumkan lewat malam tadi Ahad, kata Syahrul. Ramai pengundi di Sungai Buloh merasakan Khairy telah dihantar ke kursi hitam atau gelap ini kerana dia berani menantang presiden partinya Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, ini mungkin membantu Khairy menjarakkan dirinya daripada imej negatif yang terpelit dengan UMNO BN. Seorang penyokong UMNO yang memilih untuk tidak dikenali berkata dia berkempen untuk BN kerana saudara terdekatnya adalah seorang pemimpin UMNO. Namun dia memilih untuk mengundi PH pada hari pengundian dengan berkata, "Kita bebas memilih siapa." Skandal 1MDB, bekas Perdana Menteri Najib Razak begitu teruk. Jadi macam mana kita anak muda boleh terima BN? Ramai rakan sekerja saya akui mereka kecewa dengan BN. Jadi saya fikir adalah baik Khairy bertanding di sini, kata penyokong UMNO itu. Sementara itu, pengundi dari daerah mengundi berhampiran juga dalam dilema tentang siapa yang harus mereka sokong. Ini amat ketara khususnya di kawasan di Kampung Kubu Gajah dan Paya Jeras. Hilir yang undi, PH dan BN hampir setanding. Pada pilihan raya umum 2018, BN hanya kehilangan sekitar 200 atau 10% undi kepada PH di 2 daerah mengundi ini. Sementara itu, seorang lagi pengundi, Kamarul Zaman, 57 dari Kampung Kubu Gajah bersimpati dengan Khairy. Dia menyifatkan penyandang kerusi Parlimen Rambau itu sebagai menteri yang berkebolehan tetapi diletakkan di zon mati. Pesara guru itu juga dikelihatan tidak yakin tentang calon PKR R. Ramanan yang pernah terpelit dengan kes penipuan. Kita tidak boleh mengundi calon semata-mata berdasarkan partinya. Kita perlu melihat latar belakang calon juga. Anak Kamarul, Aufa, 30 yang merupakan seorang doktor di sebuah hospital awam, mengakui akan menyesal sekiranya Khairy kalah di Sungai Buloh. Golongan profesional seperti saya dalam dilema. Kami orang bandar yang menyokong harapan, tetapi dari segi karisma dan pengalaman calon, kami lebih suka Khairy.
Dia berani menantang presiden partinya sendiri, kata Aufa. Beberapa pengundi Cina yang ditemui juga berkongsi sentimen yang sama. Lim Siu Mei, 56, yang mengundi PKR pada 3 pilihan raya umum sebelum ini berkata, dia kini teragak-agak kerana PKR sangat huru-hara. Sebenarnya, Khairi tidak teruk. Saya tidak pasti. Susah nak pilih siapa. Tidak kira siapa yang saya undi, rasanya tidak kena. Keluh pendanan rambut dari kampung baru Sungai Bulu itu. Ketika ditanya mengenai pandangannya tentang PKR, Lim berkata, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan. Parlimen Sungai Buloh memperlihatkan pertembungan 7 penjuru antara BN, PH, Perikatan Nasional PN, Parti Rakyat Malaysia PRM, Gerakan Tanah Air Pejuang serta 2 calon bebas. PH mempertaruhkan Ar-Ramanan sebagai calon mereka. Dia adalah bekas Bendahari Agung MIC. Ramanan meletakkan jawatan selepas Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mendapati dia memperolehi RM 5.5 juta secara tidak sah dengan mengemukakan surat palsu dalam kes sivil pada 2014. Dia kemudian menyertai PKR. Ramanan memberitahu Malaysia kini bahawa kes sivil itu hanyalah salah faham perniagaan dan telah diselesaikan secara baik. Semasa kempen, PKR cenderung mengelak daripada menyebut personaliti Ramanan. Sebaliknya, strategi kempen PH adalah pada naratif yang lebih besar seperti undi PH, Anwar sebagai PM, atau 1 undi untuk KJ, 1 undi untuk Zahid. Namun ini sukar diterima oleh pengundi Melayu. Hanafi Abbas, 67 dari Paya Jeras Hilir, berpendapat ini hanyalah retorik politik pimpinan PKR berdasarkan kepentingan pribadi. Itu kata pihak atasan politik. Kita sebagai orang bawahan, pandangan berbeza. Mereka tidak berpijak di kampung kita, tetapi mahu kita tolak Khairi. Bagi kita, Khairi adalah pilihan baru. Dia bekerja keras di parlimen dan dia bukan penakut dalam parti, kata Hanafi. Menariknya, juru teknik yang bekerja sendiri itu memilih Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi undinya mungkin tidak diberikan kepada Ramanan. Malaysia kini menemu bual Hanafi sehari sebelum hari penamaan calon. Walaupun PKR telah mengumumkan Ramanan sebagai calonnya, Hanafi tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berharap agar calon baru dan berprofil tinggi akan diletakkan. Undi saya bergantung kepada siapa yang akan diturunkan PKR. Kita tidak tahu latar belakang Ramanan. Contohnya, seorang adalah calon menteri yang kita kenal, seorang lagi kita tak kenal. Siapa yang kamu undi? Di sebalik semua itu, kawasan dengan majoriti pengundi Cina dan India mungkin kekal sebagai kubu kuat PH. Dengan beberapa pengundi menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap BN, terutamanya dengan skandal rasuah, kenaikan harga dan gangguan rantaian bekalan. Seorang pemilik kedai berusia 37 tahun dari Kampung Baru Sungai Buloh yang hanya mahu dikenali sebagai Chong berkata, Khairi tidak teruk, tetapi dia dari parti yang salah. Dia pakai baju parti yang salah. Sungai Buloh adalah kerusi campuran bandar dengan 66% Melayu, 22% Cina, 11% India, manakala 2% lagi kaum lain. Pada PRU 14, R, si warasa dari PKR, menang dengan majoriti 26,634 undi. Meskipun Khairi berjaya mententeramkan penyokong BN di peringkat angkar umbi dan berkemungkinan menarik pengundi atas pagar PH di Sungai Buloh, namun masih sukar untuknya merobek kerusi itu, memandangkan PKR telah 3 penggal berkubur di situ. Lebih-lebih lagi, Sungai Buloh kali ini berdepan pertarungan 7 penjuru dengan pengaruh PAS PN di Sungai Buloh tidak boleh dipandang enteng. Pada 2018, calon PAS memperoleh 16.997 undi, jauh lebih daripada undi MIC. Ketika Khairi dan Ramanan berdepan pertarungan sengit, calon PAS Muhammad Ghazali MD Hamin mungkin membuat kejutan. 19 November ini akan menjadi penentuannya. Sekian berita, teruskan setia di dalam channel ini. Terima kasih.